Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi bahagian kedua daripada siri video saya mengulas dan react ke atas sebuah kuliah Profesor Madya Dr. Abdul Manam yang berjudul Kepincangan Akidah Tauhid 3. Ini adalah video kedua. Kita ulang kaji sedikit video bahagian pertama di mana telah pun diterangkan bagaimana sebahagian kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah namun mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah atau peribadatan. Pada waktu yang sama ada lagi sekumpulan kaum musyrikin di mana mereka ini mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah dari kedua-dua aspek, rububiyah dan uluhiyah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, kedua-dua kumpulan ini apabila mereka ditimpa dengan sesuatu bahaya, dengan sesuatu mudarat yang dahsyat, mereka tidak lagi menyembah ataupun mensyirikkan Allah. Sebaliknya mereka mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah dan juga uluhiyah. Dan ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai mukhlisin lahuddin. Mereka mengikhlaskan agama ni seluruhnya kepada Allah. Tiada lagi berhala-berhala, tiada lagi wali-wali, tiada lagi nabi-nabi. Semuanya mereka tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mengharapkan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu mereka tetap dipanggil sebagai kaum musyrikin sebab kebiasaan mereka, kelaziman mereka ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari aspek uluhiyahnya atau kumpulan kedua dari aspek rububiyah dan uluhiyah. Hanya sekali-sekala apabila mereka ditimpa dengan sesuatu bahaya, sesuatu musibah, sesuatu mudarat, barulah mereka mengikhlaskan agama ini seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tidak dipanggil sebagai ahli tauhid. Cuma kita menerangkan bagaimana sekali-sekala ataupun dalam beberapa aspek, dalam beberapa sudut mereka ada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lanjut sila rujuk video bahagian pertama. Maka dalam video bahagian kedua ini Prof ingin menunjukkan kepincangan akidah tauhid 3 ni dalam hal tauhid rububiyah. Apabila beliau berhujah, soalan pertama yang ditanya dalam kubur ialah man rabbuka. Maka Rabb, apabila kaum musyrikin ini pun mengiktiraf Rabb, mengiktiraf Allah sebagai Rabb mereka, maka mereka pun lulus soal jawab dalam kubur. Padahal, tak apa, kita tonton terlebih dahulu potongan video yang saya masukkan. Kemudian saya berikan ulasan dari ya. Link dalam kotak description. Kalaulah mereka ni ahli tauhid, masuk surga bakal lagi. Sebab apa? Dalam kubur dia tanya bahagian tu je. Man rabbuka. Rabbu tu merujuk pada rububiyah lah atas tafsiran kelompok ni. Atas tafsiran siapa Tuhan kamu. Jadi bila sebut rabbuka ni, termasuklah orang-orang ni percaya ni. Kalau kita anggap percaya kepada Allah sebagai pencipta mentadbir semata-mata hak tu dia sebagai ahli tauhid, berarti mereka ni selamat belaka lagi, selamat belaka. Sebab dalam kubur seperti yang dinaskan dalam hadis, pertanyaannya tentang hak tu. Man rabbuka. Siapa Rabb Tuhan kamu tu? Daripada Rabb itulah timbul rububiyah tadi tu, tauhid rububiyah tu. Jadi kalaulah mereka ni bertauhid dengan tauhid rububiyah, berarti dalam kubur gagal, susah. Gagal dalam kubur. Jadi dakwah tu tak boleh diterima. Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dah dipakai tauhid ni. Dakwah ni dakwah yang bercanggah. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Saya sejujurnya berasa hairan bagaimana seorang Profesor Madya Doktor boleh berhujah sedemikian. Ini kerana soalan dalam kubur bukanlah satu, bukan sekadar man rabbuka, tetapi ada beberapa soalan lain. Apakah soalan-soalan itu? Ayuh kita rujuk kepada hadisnya. Ia dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nombor 17803.
Atau jika edisi penoboran Syekh Shu'aib Arnaud, hadis nombor 18534, dan ia dinilai sahih, sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Arnaud dan rakan-rakannya. Ia juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, hadis nombor 4127, atau penomboran lain hadis nombor 4754, dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi ini adalah hadis yang sahih, ya. Ia sebuah hadis yang panjang daripada Al-Bara' bin Azib, ya. Saya ringkaskan saja kepada poin yang kita hendak bincangkan di sini, ya. Jadi ringkasnya, Al-Bara' menerangkan bahawa apabila berlakunya satu pengemudian, Rasulullah SAW duduk dan memberi satu tazkirah, dan antara tazkirah itu ialah soalan yang bakal ditanya dalam kubur. Maka sila rujuk, tangkap layar, ini daripada Musnad Ahmad. Ayuh sama-sama kita baca. Fayakulani lahu, maka dua malaikat itu, siapa? Munkar dan Nakir, berkata ataupun bertanya kepada orang yang baru meninggal dunia, yang baru saja dikebumikan itu, man rabbuka, siapakah Rabb engkau? Fayaqulu, maka orang itu pun menjawab, Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Okey, jadi ini sebagaimana yang disebut oleh Prof. Namun kita maklum di sana ada beberapa soalan lain, bukan ini saja soalannya. Lalu meskipun andai kata kaum musyrikin tu dapat lulus soalan pertama, tidak semestinya mereka akan lulus soalan-soalan seterusnya. Apakah soalan seterusnya? Ayo kita baca. Soalan itu apa yang saya gariskan biru, ya. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, madinuka, apakah agama kamu? Fayaqulu diniyal Islam, agama aku ialah Islam. Fayaqulani lahu, maka dikatakan, ditanyakan lagi, maka dua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ma hazar rajulul lazi bu'isa fikum, siapakah orang ini yang diutuskan kepada kalian? Okay. Fayaqulu, lalu orang itu pun menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Fayaqulani lahu, dan ditanya lagi soalan kepadanya. Dua malaikat ni bertanya lagi soalan. Wa ma ilmuka, dan apakah ilmu engkau? Fayaqulu, lalu dia pun menjawab, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, iaitu Al-Quran, aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Okey, jadi inilah soalan-soalan yang ditanya. Baik, andai kata kaum musyrikin itu boleh jawab soalan pertama, man rabbuka, lalu dia pun boleh jawab, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah, dari sudut rububiyahnya. Apakah dia boleh menjawab soalan kedua, yang ini apakah agama kamu? Tidak, mereka tidak beragama Islam, mereka tidak Muslim. Lalu mereka tidak akan dapat menjawab soalan kedua dengan betul. Sama juga soalan ketiga, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Kan, mereka tidak beriman bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan kepada manusia. Mereka tak dapat jawab soalan ketiga ni. Sama juga soalan keempat, yang ini Al-Quran. Mereka tidak membaca Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak membenarkannya. Jadi soalan pertama, katakanlah andai kata mereka boleh jawab, Rabbi Allah, Tuhanku, Rabbku ialah Allah, mereka tidak boleh menjawab soalan kedua, soalan ketiga, soalan keempat. Lalu mereka tidaklah akan lulus soal jawab dalam kubur. Ini yang saya kata tadi, amat menghairankan bagaimana Prof boleh berhujah dengan soal jawab dalam kubur bagi membuktikan kepincangan tauhid rububiyah. Padahal soal jawab dalam kubur bukan satu saja, tapi paling kurang ada 4 soalan sebagaimana hadis yang kita bacakan ini, ya. So, inilah saya kata tadi, bila pertama kali saya dengar video ni, saya macam, biar benar Prof, seorang Prof berhujah sedemikian. Okeylah, Prof ke Prof Madia berhujah sedemikian, kan? Kerana soal jawab dalam kubur bukanlah satu sahaja, ya. Baik, jadi soalan kubur bukan satu sahaja, telah pun saya jelaskan. Kami, yang kedua, sebagai kesimpulan, yang kedua, kami Salafiyah tidak mengatakan kaum musyrikin ini ialah Muslim. Kami tidak mengatakan mereka ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak berkata mereka itu beriman kepada Al-Quran dan membenarkannya. Kami cuma nak menerangkan bagaimana mereka itu
mengiktiraf juga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb. Okey, namun dari sudut peribadatan mereka melakukan sesuatu yang berbeza. Kita pun di kalangan umat Islam mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb yang mencipta alam ini, yang mentadbirnya dan yang merezekinya dan semualah. Tetapi sebahagian di kalangan kita dalam hal ibadah, kita campur aduk antara yang ikhlas, yang direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang lain-lain. Inilah yang kita perlu perbaiki supaya tauhid kita ini benar-benar mukhlisin lahuddin sepanjang masa. Bukan hanya dalam suasana mudarat, dalam suasana musibah, dalam suasana bahaya saja, ya. Dan yang ketiga, Prof nampak gaya memang tak faham perbincangan tentang tauhid rububiyah. Kemungkinan Prof membaca dari sumber yang memusuhi tauhid rububiyah ataupun membaca buku-buku salafiyah tetapi dengan mindset, dengan program yang sudah dengan minda yang sudah pre-program. Sudah program awal-awal, ini adalah akidah yang salah, ini adalah akidah yang pincang. Maka penjelasan yang begitu mudah pun tidak dapat difahami, bahkan dibantah pula dengan contoh-contoh yang sangat nak sebut tak bijak, over pula kan, yang sangat, okay, para penonton maklumlah, ya. Baik, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam bahagian ketiga, di mana saya akan ulaskan pula hujah-hujah Prof bagi menyatakan kepincangan tauhid uluhiyah pula. Sementara itu saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.